Satu ruangan wawancara kita bawakan kepada audio penonton pagi ini memperkatakan berkenaan dengan Majlis Pelancaran Program BEST. BEST ini singkatan bagi Bantu, Empathy, Sayangi, Tanggungjawab. Dua orang narasumber kita hadirkan pada pagi ini, Tan, ya? Ya, Alhamdulillah ya. Kita hari ini telah menjemput dua orang tetamu undangan kita dan berada di sisi kiri wali, kanan wali, iaitu Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, iaitu Ketua Bahagian Kaunseling Kementerian Pendidikan dan Pengerusi Bersama, dan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Cikgu Ahmad Faisal bin Haji Zainal Abidin, iaitu Pegawai Pelajaran Kanan, Ketua Urus Setia Bersama. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar, Cikgu? Sihat, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat, ya. Selamat datang ke Rampai Pagi. Masih. Memang Cikgu Haji Ali Yusri dah asing lagi ni, di Rampai Pagian, ya. Tetamu jemputan kita ni selalu ni. Dan begitu juga Yang Mulia Tuan Cikgu Ahmad Faisal, ya, bersama kita pada pagi ini, meluangkan waktunya berkongsi sedikit ini mengenai dengan Majlis Pelancaran Program BEST, ya, Bantu, Empathy, Sayangi, Tanggungjawab. Jadi kita mulakan ruangan wawancara ini pertama bersama dengan Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri terlebih dahulu, ya. Jadi Cikgu difahamkan bahawa Kementerian Pendidikan telah pun merancang dan akan melaksanakan satu program yang melibatkan semua institusi pendidikan di negara ini, iaitu program BEST, BEST, ya. Mungkin Cikgu dapat menjelaskan mengenai dengan perkara ini dengan lebih lanjut. Silakan, Cikgu. Terima kasih Wali dan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk bersama ialah ingin mengongsikan mana 2 hari bulan November adalah dijadikan hari anti buli. Jadi setiap 2 November setiap tahun adalah hari anti buli. Jadi program BEST ini sebenarnya ialah mengenai dengan gejala buli sebenarnya. Tapi kami alhamdulillah diberi nasihat mengenai dengan tidak menggunakan perkataan buli itu kan macam dia nyaman bunyinya, macam sekalinya program anti dadah, macam galak bunyinya. Jadi BEST itu ialah melihat kepada sesuatu yang positif. Jadi alhamdulillah bila baru-baru ini pun kata ni itulah di negara Bulan Salaman ni memang ada sudah juga bau-bau bulian, ya. Jadi kita pun pernah baru ni menular ada beberapa insiden berlaku di sekolah-sekolah mengenai dengan pelajar-pelajar yang dibuli dan membuli, ya. Jadi melihat daripada sana Kementerian Pendidikan sangat kata ni perlu memikirkan perkara ni supaya jangan dia kata ni walaupun dia sedikit tapi perlu dibendung pada awalnya. Jadi alhamdulillah Kementerian Pendidikan melalui inisiatif di bahagian kaunseling diamanahkan untuk membuat beberapa program mengenai dengan anti buli ini, ya. Jadi untuk mula-mula memanglah kalau kata ni di Brunei buli ni kalau tani melayukan Brunei kan perkataannya menyaya. Macam menyaya kan. Dan Sintan sekalian menyaya adinya, membuli, menganiaya tu, atau lagi bahasa orang Brunei lagi mencakaki. Kalaunya belum adi muatunya menangisnya belum kau puas hati tunya. Jadi dilihat daripada sana barang ini kadang-kadang macam sedikit bunyinya, tapi inilah yang diharapkan bila buli itu ia bermula dari rumah. Macam itulah kita lihat bila itu macam menyaya, mencakaki, denunya tu adinya tu, denunya tu abang tu kadang-kadang. Dan ini namanya buli. Jadi di sana, jadi perlu Kementerian Pendidikan program ini akan dilaratkan lah, bukan hanya itu pelancarannya memanglah, tapi dilaratkan setahun ini. Alhamdulillah bagian kaunseling dan juga unit kesejahteraan, kami diamanahkan untuk membuat program bagaimana akan menangani ini. Bukan saja dari segi bulian ini memanglah bukan saja dari segi fizikal yang lebih mendaratkan adalah dari segi mental. Jadi inilah alhamdulillah kami sangat merasa suatu yang diamanahkan ini memanglah bagian kaunseling memainkan peranan yang penting untuk menangani masalah-masalah tersebut. Apatah lagi di sekolah-sekolah memang ada kaunselor yang untuk bersedia untuk membantu
pelajar-pelajar dalam mengenai dengan anti bully ini. Jadi itulah di antara best itu memanglah kami menggunakan perkataan best dinyatakan tadi oleh Wali. Yang pertama ialah best itu B adalah bantu. Jadi bantuan ini maksudnya bukan saja dari segi orang yang telah dibuli, bantuan ini pun juga sebelum dibuli pun ada. Kami lebih percaya mengenai dengan prevention program atau kalau nanti ada program yang tertentu. Jadi empathy ialah apabila pelajar itu telah dibuli, jadi empathy ini berbeza dengan simpati ni. Empathy tadi akan lebih merasakan apa rasa orang yang telah dibuli. Dan yang seterusnya ialah yang penting disayangi. Ini penting ya, kerana setelah orang dibuli itu perlu tadi menyayangi ataupun memang kata dia menyayangi sebelum perlakuan buli yang terjadi. Dan seterusnya ialah ialah tanggungjawab. Jadi tanggungjawab ini bukan hanya Kementerian Pendidikan saja yang bertanggungjawab mengenai buli ini, sebenarnya keseluruh kementerian dan siapapun yang ada di negara ini, insya-Allah. Alhamdulillah ya. Jadi kita dapat mengetahui bersama mengenai dengan apa dia program BEST ini. Jadi cikgu mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita mengenai dengan tujuan dan juga matlamat program BEST ini diadakan. Baiklah, mengenai dengan tujuan dan matlamat mengadakan program BEST ini adalah sebenarnya kami perkataannya lah katakan BEST. Perkataannya. Jadi matlamat yang pertama ialah dengan kepahaman dan kesedaran. Apakah sebenarnya kesedaran? Bila orang menyebut buli itu bukan perkara yang besar sebenarnya. Mesti kepahaman itu saya ceritakan di awal tadi ialah bermula dari rumah kadang-kadang. Selalunya kadang-kadangnya ibu bapa pun kadangnya kata ni dengan tidak sengaja. Ataupun memang kata ni selalunya bercakap kadang-kadang. Perkataan ini juga yang banyak merasakan satu kekecewaan. Sekiranya perbezaan kasih sayang ini juga dikira buli. Bukan kawan ni bulinya macam abangmunya bisa ya punya. Bisa belajar bagusnya kawan ni aku tahunya. Siapa anak siapa kawan ni. Jadi perkataan itu juga perlu kepada kesedaran. Ia akan boleh melukakan hati anak kata ni kalau kata ni dari segi perkataan. Jadi itu perlu kepada kepahaman dan kesedaran apa bulian ini sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah melihat kepada matlamatnya bahaya gejala bulian ini. Ini banyak ni. Kadang-kadang tadi sehingga melihat kepada keseluruhannya buli itu boleh mengubah kepribadian seorang anak. Kadang-kadang katanya melihat ya kepekaan katanya di antara sekolah nemo sekolah misalnya. Jadi katanya melihat kenapa nemo sekolahnya. Kenapa yang macam-macam alasannya. Mungkin di sana sebagai ibu bapa perlu kepada tadi kesedaran atau jadi melihat kepada bahayanya gejala buli ini. Bukan saja dari segi yang nyatakan tadi dari segi luaran, yang penting ialah mental atau lagi mendalam sehingga kadang-kadang ke tahap ya hilang keyakinan dirinya dan pertimbangan sehingga ke tahap kena takutlah hingga boleh merosakkan dirinya sendiri. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga ialah matlamatnya untuk mengenal pasti yang saya katakan tadi jenis-jenis bulian. Ia ada kan tu? Physical bully, mental bully. Sebenarnya saya beritahu tadi contoh misalnya di sekolah-sekolah kayaknya ada yang jangan kawan sendirian ni, jangan dikawan ni. Jadi ini pun satu perkataan yang bully ya. Sebenarnya anda diasingkan, diboikot, jangan dibawa kawan ke dia. Jadi ini pun perkataan ataupun ada sehingga ke tahap kadang-kadang dulu daripada mendengar juga disuruhnya kawan yang buat homeworknya ataupun dikira satu perkara yang perlu kata ni dangani. Walaupun ianya kata ni bully itu sedikit-sedikit tapi ia mendalam sebenarnya. Dan seterusnya ialah yang keempat matlamat inilah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang lebih berdisiplin. Berdisiplin ini bukan saja ia pandai belajar, tapi juga keprihatinannya melihat orang yang susah, melihat orang yang pelajar-pelajar yang mungkin tidak berkemampuan. Jadi ini melahirkan buli ini saya melihat itu artinya ia ada keprihatinan, tadi sayangi dan bertanggungjawab itu. Jadi selaras dengan best itu, jadi malah dilaratkan kepada pengertian matlamat itu. Satu dan sebenarnya. Alhamdulillah ya.
Kita telah pun mendengarkan tujuan dan juga matlamat program BEST ini diadakan. Kita beralih pula kepada narasumber berikutnya Yang Mulia Cikgu Ahmad Faizal, ya, bin Haji Zainal Abidin. Cikgu, pelajar-pelajar di peringkat manakah nanti program ini akan disasarkan dan adakah diperuntukkan jangka masa ataupun fasa-fasa tertentu ni Cikgu, ya, bagi pelaksanaan program ini nanti? Terima kasih Tuan Wali. Sememangnya memang ada disasarkan grup kumpulan-kumpulan ini seperti mana yang Cikgu Ali Yusri mention tadi. Ada yang benarnya untuk kepada semua pelajar-pelajar setiap institusi pendidikan ni. Bukannya hanya di kalangan rendah menengah tapi semua. Even termasuk juga institusi pengajian tinggi, ya. Because kalau dikirakan di sini ni semua peringkat pengajian, kalau di peringkat sekolah rendah kerajaan dan swasta ni, yang mana terdiri pada murid-murid bermula dari pra tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu peringkat rendah. Manakala peringkat menengah pula, termasuk juga di sekolah kerajaan dan swasta, ini pelajar tahun 7, 8, 9 dan 10. Pusat tingkatan 6 pun dilibatkan sama juga, disasarkan di sana tu, dan termasuk juga sekolah antarabangsa ni kita. Yang mana seorang ni consider as a pra-uni, ya, pelajar. Jadi perlu diterapkan di sana tu juga. Dan yang sasaran seterusnya adalah pelajar-pelajar yang di peringkat pengajian tinggi. Ini termasuklah UPD, Universiti Brunei Darussalam, UNISA, Universiti Teknologi Brunei, Politeknik Brunei, dan termasuk juga IBTE. Ini program ini sekarang menyeluruh lah, pengajian. Dan pelaksanaan program BEST ini ada beberapa peringkat yang mananya, ada 3 peringkat. Peringkat pertama adalah kirakan peringkat pemberigaan. Yang mana di sini ni taklimat modul panduan menangani anti buli di peringkat sekolah yang mananya sudah bermula itu disampaikan, diberikan pada 19 September hingga 7 Oktober lepas. Dan selepas itu there will be ada kirakan ada jadual untuk pemberikaan socialization perkara ni, ke peringkat sekolah yang mana akan disampaikan kepada pengetua dan guru besar setiap kluster mengikut jadual yang yang disediakan, insya-Allah. Peringkat pelaksanaan iaitu peringkat kedua. Anita, insya-Allah pelancarannya ni, pelancaran program dan aktiviti BEST ini bermula di Kementerian Pendidikan yang akan berlangsung insya-Allah pada 2 November pada hari Khamis 2023. Beberapa hari saja lagi ni, juga. Ya. Dan aktiviti program BEST akan dilaksanakan di semua peringkat pengajian, terutamanya sekolah rendah dan menengah. Itu bermula selepas 2 sehingga 25 November 2023. Dan peringkat kemuncak, iaitu peringkat yang ketiga, iaitu ni, majlis kemuncak dan pameran serta aktiviti-aktiviti program BEST. InsyaAllah yang akan sudah dijadwalkan yang akan berlangsung pada hari Ahad 26 November 2023 di Taman Sultan Omar Ali Saifuddin, macam Bandar Kucheriya lah tu. Tapi di sini ni we just put that specific untuk kirakan program BEST. Program BEST, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi 26 bulan itu adalah kemuncaknya, ya. Jadi seterusnya ni cikgu tadi ada menyentuh mengenai dengan aktiviti. Jadi apakah antara aktiviti yang telah pun dirancang dan disusun di sepanjang program ini dijalankan? Okey, terima kasih. Dari segi aktiviti-aktiviti ini memang sudah ada di plan sudah awal. Bagi peringkat sekolah rendah, cadangan aktiviti adalah mengikut dorang punya nulah, kirakan peraduan mewarna, melukis, 3 selang kata, kuis menggunakan Google Form, Woodwall dan sebagainya, mengikut kreativiti, mengikut keperluan peringkat sekolah rendah. Bagi peringkat sekolah menengah, pusat tingkatan 6 serta pengajian tinggi, ini lebih kepada menjurus kepada kreativiti, kreativiti dan kepelbagaian, di mana seorang dapat merancang
boleh membawa mesej-mesej yang tertentu seperti rekaan infografik, pasal kajian gejala bulian ni, pembentangan anti buli dan sebagainya. So complexity of macam mana gaya bersurang merancang aktiviti itu mengikut orang punya tu. Dan insya-Allah juga dalam aktiviti masa perjalanan program BEST ni insya-Allah akan diadakan forum program BEST yang dijangka akan berlangsung pada 18 November 2023. Dan selain itu ada malam munajat juga program BEST khususlah untuk program BEST ni. Pada 25 bulan November. 25 November ini nanti ya. Insya-Allah. Ya. Dan insya-Allah pada 26 November sebelum majlis kemuncak itu akan diadakan kuliah subuh lah. Kuliah subuh pada 26 November itu nanti. Mengambil tempat di seperti biasa mungkin di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Alhamdulillah ya. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti itu antara sahaja kalau peringkat menengah adanya saya peringkat rendah adanya pertandingan-pertandingan mewarnai sebagainya, ada juga adanya forum, malam munajat dan juga kuliah subuh akan diadakan ya. Dan cikgu ya, seperti yang telah pun cikgu terangkan sebenarnya tadi, difahamkan bahawa akan diadakan majlis pelancaran program dan juga acara kemuncak program. Jadi dapatkah cikgu jelaskan secara ringkas perisian ataupun atur cara bagi majlis pelancaran dan acara kemuncak program tersebut? Okey, terima kasih. InsyaAllah perisian pada majlis pelancaran pada 2 November itu nanti, insyaAllah ada penyerahan poster. Program BEST, leaflet dan dia akan diserahkan juga, disampaikan buku panduan, buku model panduan menangani isu buli di peringkat sekolah. Yang akan disampaikan oleh tetamu kehormat, yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Mat Saleh, Menteri Pendidikan Negara Brunei Darussalam, dan juga penyerahan poster-poster ini adalah kepada pemimpin-pemimpin sekolah yang ikut wakil dan orang-orang yang berkepentingan. Supaya orang poster itu dapat disebarluaskan. Very good coverage of kira-kira people know everywhere lah. Dan bagi majlis kemuncak pada 26 bulan itu, insya-Allah akan diadakan dimulakan dengan senam robek. Senam robek, lepas itu ada menandatangani banner ni, program BEST ni. So everyone can actually tampil ke depan dan kirakan menyokong perkara itu. Itu masa ni trend bahar. Everyone actually commit lah orang itu. Itu penting. Dan juga ada lawatan pameran dan aktiviti-aktiviti akan dijalankan mengikut kadang-kadang kluster 1 dan hingga 6 ada aktiviti-aktiviti dijalankan. Dan satu lagi ada pertandingan Amazing Race. Amazing Race akan berlangsung pada hari yang sama. Baik ya, itu dia tadi kita ketahui bersama mengenai dengan pengisian program ini nanti ya. Kita mendoakan mudah-mudahan ianya akan berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan perancangan, dan mudah-mudahan juga nanti akan mendapat sambutan sangat-sangat menggalakkanlah ya daripada orang-orang kita ni. Dan seterusnya nanti leaflet ataupun buku-buku yang diedarkan ini nanti akan dapat diterima ramai dan mengetahui serba sedikit ya berkenaan dengan perkara ini. Kita beralih semula kepada Yang Mulia Cikgu Haji Hadi Yusri. Cikgu, mungkin ada harapan daripada Kementerian Pendidikan setelah program ini dilaksanakan? Terima kasih Wali. Jadi memanglah harapan Kementerian Pendidikan sendiri memanglah supaya kata ini memberhentikan bulian ya. Because melihat memandang kepada situasi yang di ujungnya adalah suatu perkara yang menyedihkan. Jadi harapan kami sekiranya lah pada ibu bapa di luar sana, mungkin anak-anak kita rasa perubahan, bukan saja ia dibuli, mungkin dia pembuli juga. Katanya akan melihat perubahan. Kita ni anak petani kan, makin samsung lain macam biar ni soalnya. Jadi hero soalnya. Macam-macam baju punya singlet sebenarnya. Jadi bila kita melihat keadaan itu, saya rasakan ibu bapa perlulah satu yang pertama menghubungi konselor-konselor sekolah.
alhamdulillah di sekolah-sekolah ada kaunselor. Jadi kaunselor ini akan sekiranya membantu mengenai dengan yang tadi Cikgu Ahmad Faizal beritahu, ada leaflet, ada poster dan juga ada modul untuk macam mana menangani masalah bully. Jadi diguna pakai. Jadi ibu bapa sama sekali itulah harapan kami. Barang-barang kadang-kadang tadi ni yang kata ni no news is good news. Kadang anak itu kena bully, dah yang beritahu kan. Supaya sekiranya sampai ke tahap mencederakan. Memanglah kadang-kadang barangan ni memang ada yang sudah kadang melapor ke pihak sekiranya polis, tapi bagi kami perlu juga kita ni sama-sama dulu di Bandung di sekolah dulu kan, sampai jangan sampai ke tahap macam itu. Tadi cek dulu. Satu saya beritahu perlu kepada melihat awal-awalnya tu. Jadi saya berharap juga dan Kementerian Pendidikan berharap supaya dihubungi kami juga, pejabat kami dan juga Tuan Tenu juga menghubungi kami di bagian kaunseling di Jabatan Sekolah-Sekolah di Jalan Ong Sompeng. Di sana boleh menghubungi kami tingkat 7 dan juga tingkat 12. Di sana ada juga jabatan bagian kaunseling ini. Jadi hubungi kami, insyaAllah sama-sama kata ini menangani. Jadi sebelum itu saya ingin mengungsikan juga satu cerita sedikit. Jadi boleh sempat. Sebenarnya anak-anak sekolah kita di Brunei ini kita bersyukur. Kasih sayang ini memang terdapat satu sekolah dulu mengenai dengan anak-anak yang istimewa. Kadang-kadang anak istimewa ni kalau zaman-zaman saya dulu perkataan bully itu memang tani takut dengan orang anak-anak yang istimewa ni. Berbeza dengan orang yang normal kita rasakan. Jadi satu sekolah ni ada sampai kanak-kanak itu menangis rupanya menangis apa? Ia kan Baidaridar menyuruh anak wheelchair ni. Ada anak-anak yang pakai wheelchair. Kalau dari keluar dari kereta berabot tu classmate-nya tu kan akan menyuruh sehingga berkelahi menangis. Jadi sehingga cikgunya tu membuat jadual wali dan intan. Mande siapa menyuruh, siapa masukkan dalam kereta. Saya rasakan inilah pendidikan daripada rumah ibu bapa penuh dengan kasih sayang. Ini saya rasakan tadi tersentuh melihat cerita tentang cerita tu. Artinya di Brunei ini kasih sayang itu masih lagi meluas, banyak lagi. Walaupun hanya yang kita ni bila sudah ada bully itu sedikit macam seolah-olah barang itu banyak perlu dipantau. Tapi masih banyak lagi. Tadi bersyukur ibu bapa di luar sana mendidik anak-anaknya dengan penuh dengan kasih sayang, apatah lagi anak-anak yang istimewa. Dijaga oleh kawan-kawannya. Jadi pada ibu bapa memang jangan takut untuk mensekolahkan anak-anak macam ni sebab pasti di sekolah bila sebut best jadi bantu, empati, sayangi dan tanggungjawab itu mainkan peranan yang penting insya-Allah. Insya-Allah ya. Baik, itulah tadi audio penonton. Serba sedikit kita mengetahui berkenaan dengan majlis pelancaran program BEST. Bantu, empati, sayangi, tanggungjawab bersama kita pada pagi ini. Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, Ketua Bahagian Kaunseling Kementerian Pendidikan Pengurusi Bersama, dan juga Yang Mulia Cikgu Ahmad Faizal bin Haji Zainal Abidin, Pegawai Pelajaran Kanan, Ketua Urus Setia Bersama, yang mana telah pun memberikan penerangan dan juga penjelasan cukup jelas saya rasakan ya untuk majlis pelancaran program BEST ini. Nanti apapun ke depannya kita mengharap ya mudah-mudahan tercapailah ya matlamat, tujuan dan juga harapan bagi program BEST ini, dan apapun perancangan ke depannya mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah pun dirancangkan ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat narasumber kita. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu dengan perkongsian yang lain pula ya. Sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.